Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar tingkatan 2. Selamat kembali ke iaitu minggu ketiga untuk PDPR kita. Kita imbas semula, untuk minggu pertama kita telah menyiapkan satu audio tentang etika bersin dan juga etika batuk. Pada minggu kedua kita membuat kemahiran membaca, iaitu kita membaca teks pengacaraan, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan juga membaca melagukan syair. Jadi pada minggu ketiga ini kita akan masuk tema menimba ilmu, iaitu untuk menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, maksud rangkai kata, ungkapan dan ayat, dan juga menulis untuk menyatakan makna kata, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta menggunakannya dengan betul mengikut konteks. Baiklah, objektif pembelajaran pada kali ini ialah kita akan mencari makna 6 perkataan sukar daripada teks yang dibaca dengan kaedah yang betul. Kedua, kita akan menulis 6 ayat ataupun membina 6 ayat menggunakan perkataan sukar yang diketahui makna dengan konteks yang betul. Baiklah, kita teruskan. Okey, apabila kita mencari makna perkataan yang sukar, kita boleh menggunakan beberapa kaedah. Pertama, itu kita menggunakan Kamus Dewan edisi terkini, iaitu Kamus Dewan edisi keempat. Kedua, kita menggunakan kamus digital. Ketiga, kita boleh melayari laman sesawang DBP, ekamus.dbp ataupun prpm.dbp. Okey. Di sini adalah contoh laman sesawang DBP untuk mencari makna perkataan. Ini adalah contoh kamus digital. Satu masa dahulu, kamus digital ini sangat popular. Kita boleh mencari maksud perkataan hanya dengan menaip di kamus digital ini. Mungkin pelajar tak pernah lihat, ataupun mungkin di rumah pelajar ada kamus digital ini. Saya pun tak pernah ada, tapi saya bayangkan kamus digital ini seperti laptop, tapi dalam saiz yang sedikit kecil. Baik, ini ialah Kamus Dewan edisi keempat. Saya rasa pelajar sangat biasa dengan kamus Dewan ini dan mungkin pernah menggunakannya semasa di tingkatan 1. Okey, saya ada satu Kamus Dewan edisi keempat. Baik, kita teruskan. Ini adalah satu artikel yang terdapat dalam buku teks tingkatan 2, Bahasa Melayu tingkatan 2, itu tentang pendidikan tinggi. Kalau pelajar ada buku teks ini, sila rujuk di tema menimba ilmu. Kalau tidak ada, pelajar boleh ke pautan yang saya berikan, iaitu buku teks digital. Sebelum ini, ada dalam grup kita. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat artikel ini. Baiklah, saya akan baca. Saya dah gariskan, highlight beberapa perkataan yang kita akan cari makna perkataan tersebut. Dengan berwarna kuning ni. Ada 6 semuanya. Baiklah, saya baca dahulu artikel ini. Pendidikan tinggi ialah pendidikan selepas tamat sekolah menengah atas. Pada peringkat ini, pelajar akan berpulas menuntut ilmu untuk memperoleh diploma ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. Institusi pendidikan menawarkan pendidikan pada peringkat ini terdiri daripada universiti awam dan universiti swasta. Kedua-dua jenis universiti ini menyediakan peluang pendidikan yang dapat menjamin masa hadapan. Pelajar boleh mengikuti pelbagai jurusan pengajian yang diminati oleh mereka. Pada bahagian ini, artikel ini adalah tentang apabila kita tamat sekolah nanti, pelajar-pelajar akan meneruskan pengajian sama ada di peringkat diploma ataupun ijazah sarjana muda. Dan seterusnya boleh melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana dan juga ijazah doktor falsafah. Seseorang yang belajar pada peringkat pengajian tinggi akan lebih banyak berdikari. Ilmu pada peringkat pengajian tinggi ini bukan hanya diperoleh dengan mendengar kuliah daripada tenaga pengajar semata-mata,
tetapi juga melalui pembacaan pelbagai jenis bahan dan kajian bagi menambahkan pengetahuan. Melalui kaedah pengajian seperti ini, pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang kehidupan pada masa akan datang. Okay, sebab di peringkat pengajian tinggi, kenapa lebih banyak berdikari? Sebab kebiasaannya bila kita melanjutkan pengajian ke universiti itu akan lebih jauh daripada kampung halaman kita. Biasanya pelajar kalau kita dari Sarawak, kita akan pergi ke Semenanjung, kita akan pergi ke Sabah. Yang berpeluang, yang mendapat urusan yang lagi cemerlang, lebih cemerlang, akan melanjutkan pengajian ke luar negara. Jadi banyak proses belajar kita, belajar di tempat orang, belajar menyesuaikan diri, belajar menguruskan diri. Jadi kita akan lebih banyak berdikari. Okey, kita teruskan. Pelajar juga akan bertambah matang kerana perlu menempuh pelbagai cabaran semasa menyiapkan kajian mereka. Tambahan pula, pelbagai kemahiran insaniah perlu dikuasai oleh mereka untuk jadi pelajar yang berketerampilan dan serba boleh. Seterusnya, kemahiran insaniah yang diamalkan ini akan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung, mereka terdidik untuk mengamalkan nilai-nilai yang baik. Segala kemahiran yang dipelajari dan diamalkan ini amat berguna apabila mereka berada dalam kancah pekerjaan nanti. Okay. Apabila di universiti, pelajar-pelajar akan terlibat dengan banyak program dan sebagainya yang akan menambah pengalaman, macam mana kita akan berkomunikasi dengan orang, macam mana kita membuat program, menguruskan masa dan sebagainya. Ini cabaran apabila kita berada di peringkat universiti kelak. Jadi macam mana kita komunikasi dengan pensyarah, macam mana kita berkomunikasi dengan pegawai-pegawai universiti, berkomunikasi dengan rakan-rakan sekuliah. Jadi ini akan menambah nilai dalam diri setiap pelajar di peringkat pengajian tinggi. Memang menjadi hasrat ibu bapa dan penjaga agar anak jagaan mereka akan dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading. Ibu bapa ternanti-nanti akan keputusan peperiksaan awam dengan harapan prestasi akademik yang dicapai oleh anak mereka dapat membuka ruang dan peluang untuk melanjutkan pelajaran. Kejayaan menempatkan diri di universiti merupakan kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak. Jadi di bahagian ini ditunjukkan bahawa setiap ibu bapa inginkan anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran akademik. Jadi saya berharap agar pelajar-pelajar menyimpan hasrat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di manapun. Okay, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara kelak. Untuk membanggakan ibu bapa dan juga keluarga anda, insya-Allah. Baiklah, ini ialah yang pelajar-pelajar perlu cari makna perkataan, iaitu menawarkan, berdikari, berkeyakinan, cabaran, pekerjaan, prestasi. Okay, jadi kalau pelajar-pelajar yang ada kamus dewan, jadi pelajar perlu mencari kata dasar dahulu. Contohnya kalau menawarkan, kena cari perkataan tawar. Okay, jadi dalam kamus ini, contohnya kita cari perkataan tawar, ada pada muka surat ada pada muka surat 1618, iaitu perkataan tawar. Ada banyak pilihan. Selain daripada tawar menawar, menawarkan, ketawaran, penawaran, menawari. Jadi ada banyak. Jadi kita perlu pilih yang betul, iaitu menawarkan. Jadi menawarkan ini ada beberapa maksud. Pertama, menyebabkan. Menyebabkan menjadi tawar. Kedua, memanterai supaya hilang penyakit. Contohnya menawar. Menawarkan penyakit. Dan ketiga ialah menawarkan, maksudnya mengemukakan. Menyatakan sesuatu. Yang ini adalah konteks yang betul dalam penggunaan perkataan ini. Dalam konteks mencari ilmu inilah. Jadi pelajar-pelajar kena pilih yang paling tepat konteks penggunaan perkataan ini.
Baik ya. Jadi pelajar kena cari dahulu makna perkataan ini, 6 perkataan ini, sama ada melalui kamus ataupun boleh pergi ke laman sesawang DBP tadi. Okey. Kita teruskan. Yang kedua ialah pelajar-pelajar perlu membina ayat daripada perkataan ini. Okay, itu 6 perkataan tadi. Menawarkan, berdikari, berkeyakinan, cabaran, pekerjaan dan prestasi. Jadi saya akan bagi sedikit teknik untuk membina ayat ini. Sebelum pelajar-pelajar akan bina ayat ini selepas ini. Okey. Okay, kita akan guna teknik 5W1H ataupun 5W and 1H. Kita ada apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Okay, hari ini kita akan lihat contoh. Kita akan bina ayat daripada perkataan pendidikan. Jadi pelajar-pelajar kena cari dahulu sama ada menggunakan kamus ataupun menggunakan kamus digital ataupun ke laman sesawang DBP. Kita kena cari perkataan didik dahulu. D-I-D-I-K. Okay, sebelum kita mencari perkataan pendidikan. Okay. Jadi kita cari perkataan didik. D-I-D-I-K. Okay, ada pada muka surat 350 dalam kamus Dewan. D-I-D-I-K. Okay. Kemudian kita cari perkataan pendidikan. Okey, jadi perkataan pendidikan maksudnya ialah yang pertama perihal mendidik, kedua ilmu, ketiga didikan, latihan atau ajaran. Okey. Jadi dalam konteks ini ilmu, okey, kita boleh pilih ilmu. Maksud pendidikan ialah ilmu. Jadi kita ambil beberapa bahagian sahaja, tidak perlu guna semua 5W1H ini. Kita ambil beberapa sahaja. Jadi yang ini saya bagi contoh, saya guna siapa, apa, di mana, bila. Dalam ayat yang dibina juga mesti ada subjek dan juga predikatnya. Okey, jadi siapa? Saya letak Hakim. Apa? Mendapatkan pendidikan awalnya. Di mana? Di sekolah rendah kampung petana. Bila? Sejak dari darjah 1. Okey, jadi mendapatkan pendidikan awalnya, maksudnya mendapatkan ilmu awalnya. Kalau kita lihat kepada maksud perkataan pendidikan ini tadi. Jadi satu juga ialah kita kena bina ayat sekurang-kurangnya 8 patah perkataan. Okey, untuk bagi supaya ayat yang kita bina itu lebih jelas dan juga lebih tepat maksudnya nanti. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia tak tahu apa maksud pendidikan. Contoh pelajar tak tahu apa maksud pendidikan, jadi dia akan bina ayat. Contoh dia akan bina ayat pelajar itu bertanya kepada gurunya apakah maksud pendidikan. Jadi itu bukan membina ayat. Okay? Betul lah dari segi situasinya. Mungkin ada pelajar yang tanya kepada cikgu apa maksud pendidikan. Tetapi apabila kita diuji untuk membina ayat ini, maksudnya kita perlu menjelaskan makna perkataan itu. Okay, menjelaskan maksud dengan membina satu ayat. Jadi dalam hal ini contohnya pendidikan. Jadi Hakim mendapatkan pendidikan awalnya. Jadi kita tahu mendapatkan pendidikan, maksudnya pendidikan ini ada kaitan dengan sekolah, ada kaitan dengan darjah 1, kan? Ada mendapatkan pendidikan awalnya. Jadi di situ kita akan tahu itu maksud perkataan ini. Jadi tak boleh bina ayat dengan jalan yang selamat lah. Jadi itu akan menyebabkan kalau diuji, mungkin pelajar tidak akan dapat markah daripada soalan inilah. Sebab pelajar tidak memberikan makna perkataan melalui ayat yang dibina. Jadi saya pelajar-pelajar jelas dengan teknik membina ayat ini. Sekiranya pelajar-pelajar tidak jelas dengan kelas ini, dengan penjelasan dan juga penerangan saya ini, boleh terus ke grup Telegram kita, boleh tanya di situ dan saya akan cuba jawab. Okey. Jadi latihan nanti boleh dihantar menggunakan Google Forms yang telah saya sediakan. Pautan ini akan saya masukkan ke dalam grup Telegram kelak. Jadi pelajar-pelajar selepas menonton video ini boleh terus menjawab ataupun cari dahulu maksud perkataan tersebut.
Kemudian mungkin boleh merangka ayat. Setelah pelajar-pelajar rasa itu adalah jawapan terbaik anda, jadi anda boleh masukkan ke dalam Google Form ini, dan saya dah sediakan setiap bahagian. Contohnya menawarkan, ada tempat kosong, jadi pelajar-pelajar boleh type jawapan di situ. Okey, ada 6 ayat sahaja yang perlu dibina. Jadi kita ada masa lagi selepas pelajar-pelajar menonton video ini. Pelajar-pelajar boleh mencari makna perkataan dan terus membina ayat, kemudian menghantar tugasan ini di Google Form. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada PDPR pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.